Seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu. Suatu ungkapannya tidak hanya terdengar di kalangan umat Islam sahaja, tetapi juga sering terucap oleh para cendekiawan dan ilmuwan barat dalam menghadapi situasi tertentu. Topik kajian kami kali ini ialah penciptaan langit menurut Al-Quran. Antara objektif yang kami dapat melalui kajian ini ialah kami dapat mengkaji kejadian langit dengan teori Big Bang berdasarkan fakta dan hadis. Seterusnya, kami dapat mengenal pasti 7 lapisan langit berdasarkan pada kejadian penciptaan langit. Dan yang ketiga, kami dapat mengkaji fakta jarak bagi setiap lapisan langit dengan bumi. Baiklah, seterusnya adalah persoalan yang bakal dibincangkan di dalam video ini. Persoalan yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan teori Big Bang dan bagaimanakah ianya berlaku? Teori Big Bang mengikut kajian saintis barat dilihat hampir sama dengan apa yang Allah SWT terangkan di dalam ayat 30 surah Al-Anbiya. Di dalam teori ini, ia mengatakan bahawa proses awal kejadian langit dimulai dengan letupan yang dipanggil sebagai Big Bang. Ia berlaku akibat daripada ketupatan dan kepanasan. Ia juga berlaku untuk tujuan pengembangan alam semesta oleh kerana alam semesta ini merupakan gabungan ruang dan masa. Selepas letupan ini berlaku, wujudlah gas-gas hidrogen yang telah menghasilkan unsur-unsur yang berat dan padat seperti karbon dan oksigen. Berikut adalah video ilustrasi teori Big Bang. Sebenarnya Allah telah berfirman tentang fenomena Big Bang ini dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang bermaksud, dan apakah orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu kedua-duanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara kedua-duanya. Kalimah Arab razqan diterjemahkan sebagai satu benda yang padu dan terhimpun. Ini menggambarkan bahawa alam semesta ini berasal daripada suatu titik yang tunggal. Manakala kalimah fatak pula membawa maksud terbuka dan terungkait. Ia menggambarkan ledakan dahsyat yang menyebabkan alam semesta terpisah sesama mereka. Kenyataan ini persis seperti teori Big Bang yang dibincangkan sekarang ini. Persoalan yang kedua, adakah benar langit mempunyai 7 lapisan dan apakah 7 lapisan langit tersebut? Seterusnya, seperti mana yang kita tahu, langit mempunyai sebanyak 7 lapisan. Mengikut kajian dan penemuan terkini para ahli sains angkasa bahawa angkasa ini mempunyai 7 lapisan dalam situasi berikut. Kajian membuktikan bahawa atmosfera di sekeliling bumi dapat menyelamatkan bumi dengan memusnahkan meteor kecil atau besar apabila mendekati bumi. Hanya pada abad ke-20, barulah ahli sains menemui kaitannya di antara wap, awan dan hujan dari bumi naik ke udara dan turun ke bumi jadi hujan. Kajian baru ahli-ahli sains juga terbukti seperti mana berikut, iaitu lapisan eksosfera pada ketinggian 480 km ke atas, iaitu lapisan yang mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen. Seterusnya, lapisan termosfera pada ketinggian 80 hingga 480 km mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Seterusnya, lapisan mesosfera pada ketinggian 50 hingga 80 km, iaitu pembakaran dan penghancuran meteorit berlaku di lapisan ini. Seterusnya, lapisan stratosfera pada ketinggian 13 hingga 50 km, iaitu lapisan yang sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Juga terdapat lapisan ozon yang mengandungi gas ozon yang dapat menyerap sinaran ultraviolet matahari. Yang terakhir, lapisan troposfera, iaitu pada ketinggian 0 hingga 13 km. Lapisan tempat benda hidup bernafas, angin bertiup serta awan, hujan dan salji terbentuk. Dengan ini, kajian membuktikan bahawa terdapat 7 lapisan
yang mempunyai kandungan Berdasarkan fizikalnya kajian sains dan ini, jenis gas di yang dalam berbeza Al-Quran seperti juga ada berikut. menyebutkan mengenai penciptaan 7 lapisan langit. Ianya dihuraikan di dalam surah Al-Fussilat ayat 12 yang bermaksud lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Perkataan langit dalam Al-Quran ini memiliki 2 maksud, iaitu langit bumi atau boleh diertikan sebagai alam semesta. Maka ia terbukti langit bumi atau atmosfera memiliki 7 lapisan. Persoalan yang terakhir adalah mengenai jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi sebanyak 7 lapisan, Allah telah memisahkan jarak antara mereka. Jarak antara mereka adalah sebanyak 500 tahun perjalanan. Ia sama dengan jarak antara langit dengan langit yang seterusnya. Fakta mengenai jarak antara langit dan bumi ini ada disebutkan dalam hadis riwayat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, jarak antara kamu dan langit adalah perjalanan 500 tahun dan jarak antara satu langit dengan langit selanjutnya bersamaan perjalanan 500 tahun. Ianya dapat diringkaskan bahawa jarak antara langit dan bumi bersamaan 500 tahun perjalanan dan jarak setiap lapisan langit itu juga sama, iaitu bersamaan 500 tahun perjalanan. Seterusnya, sumber rujukan. Sumber-sumber rujukan yang digunakan untuk menghuraikan penciptaan langit dengan lebih terperinci adalah dengan menggunakan pertama, sumber yang sahih, iaitu tidak menciplak pendapat pihak lain. Selain itu, menggunakan laman web rasmi untuk mencari fakta sains moden penciptaan langit, ayat-ayat Al-Quran atau hadis berkaitan penciptaan langit berdasarkan tafsiran ulama dan lain-lain. Akhir sekali, rujukan yang lengkap dengan menghuraikan segala isu dan persoalan penciptaan langit. Kejadian alam yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai jutaan rasa yang belum disingkap manusia. Di dalam Al-Quran, proses penciptaan langit dan bumi memberi implikasi bahawa wujudnya pencipta yang Maha Esa. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 117, Allah SWT ingin memperlihatkan akan kesempurnaan, kemampuan serta keagungan kekuasaannya. Justru Allah telah memuji golongan ulul albab, iaitu golongan yang berakal kerana sentiasa mengingati Allah. Maka renunglah ke langit tatkala malam yang dihiasi dengan rembulan dan bintang-bintang. Lihatlah hamparan daratan yang terbentang luas dihiasi dengan gunung ganang serta sungai dan lautan. Ianya jelas menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah. Semoga Allah SWT menggolongkan kita di dalam golongan ulul albab yang sentiasa mentadabbur alam dengan melihat kehebatan Allah. Seterusnya menghadirkan rasa keinsafan dalam diri kita.